Okey ya, saya dah rekod dah. Tapi kita tunggu kawan-kawan yang lain sekejap. Okey, yang mana yang ada boleh buka dulu. Yang mana yang ada modul boleh buka dulu muka surat 77. Okey, turn to page 77. Okay, hari ini kita akan sambung yang garis lurus sebelum ni. Hari ini kita soalan yang pertama ni dia minta kita cari persamaan garis lurus. Okay, soalannya ialah cari keturunan dan pitasan Y daripada persamaan garis lurus. Okey, sebelum ni kita dah tahu dah persamaan garis lurus macam mana. Y sama dengan mx tambah c. Okey, dah 8.14, kurang lagi pada 1 minit. Jadi siapa yang belum join, okey, kalau kena kawan-kawan ni boleh WhatsApp dah. Sebab sekarang baru ada 15 orang daripada 50 lebih. Kalau ada apa-apa masalah tolong bagi tahu saya. Kalau tak dengar ke kamera blackout ke. Okey, nanti bagi tahu saya. Sebelum tu boleh dengar tak suara saya? Boleh tak boleh? Boleh. Oh, Hazin cakap saya tak dengar lah. Okey, sekejap saya setting kamera ni. Ya. Okey, kalau saya guna okey, Hazin okey. Okey. Tidak apa tu terbatas tak? Sebab yang ni saya guna juga mic, tapi mic yang lamanya. Terus saya guna mic ni lah. Dan mic ni juga masa saya di Putrajaya, waktu saya buat kelas, tiba-tiba ada orang cakap guna mic. Ni suasana dia tak sama lah dekat Kajang. Sebab Kajang ramai orang. Bukan ramai lah. Dia ada cikgu-cikgu lain. Ada cikgu Mus. Tadi dengan cikgu Mus kan. Pasti cikgu Fai. Dua tu ya. Pasti ada admin. Seorang. Jadi ada orang lah. Kalau sebelum ni saya dengan cikgu Tarik je. Lepas tu cikgu Tarik balik. Saya duduk seorang je. Jadi suasana dia berbeza. Kat sini saya tak risau apa-apa lah. Tak dengar kerusi bergerak. Pintu tak kena goncang. Okey, jadi ready ya. Kita akan mulakan kita punya kelas. Okey, jadi kita mulakan macam biasa dengan bacaan doa. Saya dah rekod dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey ya. Jadi kita akan sambung balik yang semalam. Semalam kita berhenti dekat nasihat 5. Ada apa-apa masalah tak yang semalam tu? Semua senang eh? Tapi kuis ada juga yang salah. Sebab careless. Bukannya sebab dia tak tahu, dia try sikit. Okey, ada apa-apa nak tanya tak yang semalam je sebelum kita teruskan yang baru? Tak ada eh? Tiada cikgu. Okey, cantik. Jadi kita akan teruskan benda yang mudah juga. Jadi sebenarnya saya ada lampu ni. Lampu Cikgu Nisa'nya saya ambil. Tapi plug dia tak sama. Jadi tak boleh pasang lagi lah. Okay, jadi setting balik. Okey, jadi kita akan tengok yang ini. Macam mana nak buat. Sebab ini contoh example saya tunjuk dulu. Nanti
Kalau apa-apa ada apa-apa yang tak faham, yang blur ke, boleh terus tanya saya, okey? Kita nak smooth pada awal. Kalau tak faham, terus tanya on the spot. Kalau saya buat-buat tak tanya ataupun termenung saja dekat PC monitor tu, jadi tak best lah, okey? Kalau tak faham, terus tanya saya. Banyak kali pun tak apa. Okey, jadi kita tengok yang pertama ni. Okey, soalan dia ialah siapa-siapa yang ada modul, siapa-siapa yang tak ada modul, tak apa, nanti saya akan tulis. Soalan dia ialah cari keturunan. Okey, satu dia nak cari keturunan M, gradient. Lepas tu dan pintasan Y, okey, Y intercept daripada persamaan garis lurus. Okey, semalam kita ada persamaan garis lurus, dia ada beberapa. Yang semalam tu kita belajar yang ni. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi macam mana kita nak buat yang soalan pertama ni? Kita kena ubah dulu benda ni kepada bentuk macam ni. Okey, contoh. Kat sini ada Y saja. Kat sini ada 2Y. Jadi 2 tu kita kena habiskan, hilangkan. Okey. Jadi tengok dulu saya buat. Okey. Step yang pertama, kita buat cara systematic lah. Alamak, ada blur juga auto scenario ni. Okey. Jadi step yang pertama ialah kita tulis balik formula kita. Y sama dengan MX tambah C. Okey, itu ialah step yang pertama. Step yang kedua, kita tulis balik soalan kita. 2Y sama dengan 4X tambah 5. Okey. Apa kita buat santai-santai ya, saya faham. Student letih. Okey. Pagi ada sekolah, lepas tu petang ada kelas, malam lagi ada kelas. Jadi kita buat santai-santai. Jangan stres-stres kan. Kita santai-santai saja. Janji kita faham. Okey, dah ada 39 orang, tapi kita lebih kurang 20 lagi hilang. Okey, baru on the way, ada yang solat dan sebagainya. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak hapuskan 2? Matematik biasa ya. Macam mana nak Bahagi. bahagi? Okey, kita bahagi. Okey. 2 ni kita dia turun bawah lah kan. Okey, kita bahagikan dengan semua. Ini bahagi 2. Bahagi 2. Jadi kita akan dapat ialah Y sama dengan 4 bahagi 2. Jadi 2X tambah, okey, ini tak boleh lah. 5/2. Okey, soalan saya. Dalam bentuk macam ni dia jadi tak lagi? Bentuk yang persamaan garis lurus kita. Y sama dengan MX tambah C. Jadi ke belum? Belum. Belum lagi. Lepas tu kena buat apa lagi kalau belum? Confirm ke belum? Confirm ke tak ni? Okey Jadi cuba kita bandingkan balik. Okey. Kita tengok. Dia minta kita cari pintasan Y dengan kecerunan. Okey. M ini ialah kecerunan, gradient. Jadi kat sini MX. Sekarang ni 2X. 2X memenuhi tak lagi syarat yang dekat atas ni. M tu macam unknown lah yang kita tak tahu. Memenuhi ke belum? Dah. Okey, jadi kita pun tulislah M sama dengan 2X. Okey, dalam soalan kita lagi satu ialah dia minta kita cari Y intercept ataupun pintasan Y. Pintasan Y dekat mana? Dalam formula kita. C. Okey, jadi C. C. Jadi C yang mana? Yang ni. Jadi C kita sama dengan 5/2. Dapat tak dapat?
Macam ni je, senang je. Dapat. Okey. Macam marah tu Zulaikha tu. Dapat. Okey, cantik. Afiq pun dah dapat dah. Okey Jadi kita tengok yang kedua pula. Yang ni pun saya tunjuk lagi lah. Okey, nanti latihan buat sendiri. Okey, jadi kita tengok kat sini sama juga step yang pertama kita tulis balik. Yang ni kalau diminta bentuk macam ni, nanti kita akan tengok bentuk yang kedua pula. Dia akan lain sikit. Okey, kita fokus dulu bentuk macam ni. Jadi kita akan dapat ialah Y sama dengan M X tambah C juga. Okey, itu step pertama. Step yang kedua macam tadi juga kita tulis balik. Okey, alamak. Warna biru tu ya. Okey, kita tulis balik 3Y tambah X. Sama dengan 7. Okey, ini memang tak sama lah. Okey, ini 3Y tambah X. Yang ini Y saja. Okey, jadi kita kena pindah semua, tinggal Y saja dekat sini. Jadi kita buat. Okey. Jadi pertama sekali ialah kita pindahkan dulu X. X pindah ke sini. Jadi kita akan dapat ialah, okey, belah sini bila X pindah, yang belah sini yang tinggal ialah 3Y. 3Y, okey, X pindah belah sana sama dengan 7. Jadi bila X pindah positif, pindah dia akan tukar jadi negatif X. Okey, sampai takat sini. Apa ada problem? Semua okey tak? Ni matematik je. Okey. Okey, cikgu. Okey, cantik. Lepas tu kita tengok pula. Selepas tu kita nak buat apa? Okey, kita nak Y saja. Jadi 3 kena pindah. 3 kena pindah ke bawah lah sebab dia darab. Jadi kita akan dapat Y sama dengan okey, 7 bahagi 3 tolakkan dengan ini X per 3. Okey, X per 3. Okey, jadi habis ke belum ni? Habis. Habis ke belum? Belum. Habis. Habis. Okay. Dah habis. Okey, confirm habis ni? Confirm. Okey. Tapi kalau boleh je macam ni, tapi kita susun dulu. Okey, Y. Okey, lepas tu kita dapat X kan? Ni. Jadi kita akan dapat X per 3. Tolak ada negatif. X per 3. Ini tambah 7 per 3. Okey, dia akan jadi macam ni. Sebab kita nak susun balik lah. Yang X tu, dia mesti macam ni. Okey, dia ada tengah-tengah. Lepas tu yang hujung ni ialah C. Iaitu apa? C lintasan Y. Okey, siap. Saya nak tengok siap yang kedua ni. Okey, jadi kita akan, alamak, macam, okey bila dia melibatkan macam ni, okey, saya apa? Okey, bila kita gradient ni, X ni kita tak kena sebab kita nak cari M je. Patutlah saya rasa lain. Okey, 2X tu tak payah. 2 saja sebab X tu dia benda lain. Okey, yang ini pula. Jadi bila kita dapat macam ni, kita nak tulis apa? Kita akan tulis M dulu, gradient kita. Gradient kita berapa? Negatif 1. Negatif bukan negatif, penuh, negatif 1/3 lah. Okey. X ni dia macam ada 1 lah, cuma kita tak tulis. Okey. Semua jelas kan kenapa dia jadi X ni jadi 1? Sebenarnya dia ada 1, tapi 1 tu kita biasanya tak tulis lah. Okey, lepas tu pula kita nak cari C kita. C kita berapa? 7/3.
Okey, 7/3. Senang ke susah? Setakat ni. Setakat ni senang. Setakat ni senang. Okey. Dia akan habis sampai habis. Senang. Okey, jangan risau. Jadi kita buat latihan. Okey, siapa yang ada modul, buka dekat muka surat 77 juga. Okey, kita tengok dekat latihan 6. Ada soalan A dengan B. Okey, buat dulu. Yang mana tak ada modul, saya tulis kat depan. Okey, dapat? Nampak lagi kan? Minta ulang yang bahagian X jadi satu boleh tak? Tak berapa faham. Okey, boleh. Okey, sekejap saya ulang sekejap kat kawan kita. Okey, yang ini sama saja. Kita solvekan macam biasa. Okey, kita akan dapat 3X tambah 3Y tambah X sama dengan 7. Lepas tu kita nak tinggal Y saja di sini. Okey, pertama kali kita pindah X ke sebelah. Bila dia X pindah ke sebelah, dia tambah. Bila pindah, dia akan jadi negatif. Jadi kat sini, tinggal 3Y saja sebab X dah pindah sebelah. Okey, positif tukar jadi negatif. Okey. Lepas tu, kita nak tinggal Y saja di sini. Jadi 3 pun kita kena pindah juga ke bawah. Sebab yang ni bukan ada tambah tolak. Jadi kita angkat dia darab, bila pindah dia jadi bahagi. Bahagi tu ke bawah. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Y sama dengan 7/3. Okey, sebab 3 ni pindah bawah. Lepas tu yang ni pun tolak X sama dengan 3. Okey, yang ni dah betul lah. Tapi kita nak susun balik. Bagi gradient duduk tengah, Y intercept ataupun C tu duduk dekat ujung. Jadi kita susun balik. Yang ni pindah ke depan, yang ni pindah ke sini. Dia akan duduk dalam keadaan macam ni. Jadilah jawapan dia. Y sama dengan negatif X tambah per 3 tambah 7/3. Okey. Kawan kita tanya macam mana boleh jadi 1. Okey. Dalam apa-apa pun kalau X saja. Okey, X per 5 ataupun tak kira lah bukan X pun. Y per 7. Y ataupun X ni dia bukan X saja, dia ada 1 kat depan. Ni dia ada 1 kat depan. Tapi bila 1 kita tak tulis. Kita cuma tulis huruf. Tapi sebenarnya dia ada 1. Sebab itulah bila kita tulis 1. X tu kita tak mau. Ini pun patutnya 2X. X tu kita tak mau, kita nak number dia saja. Okey, jelas tak? Okey, Arif, jelas tak? Arif. Okey tak okey, Arif? Kenapa dulu X? Kenapa ada 2X kat situ? Bukan kan? Mana 2X? Dekat sini 2X. Okey, sebab ni 4/2. Ni bila pindah dia jadi bahagi. Yang ini sebab kita tak boleh bahagi, kita tak dapat baki. X dekat 3. Dekat sini. Okey, sebab yang ni kan pindah. 3 pindah. Lepas tu dia duduklah bawah X. X bahagi 3. 7 bahagi 3. Okey, jadi kita ambil balik yang ini sebagai gradient M, yang ini sebagai C, Y intercept, lintasan Y. X yang 3, yang ini. Bukan. Kalau pecahan
Dia tak ambil yang ni. Okey, macam saya kata tadi, bila pecahan, okey, contoh X sama dengan 3. Okey, sebenarnya dia ada 1 kat sini. Tapi kita tak tulis. Kalau unknown tu 1, kita tak tulis number. 2 dan ke atas kita akan tulis. Tapi sebenarnya dia ada. Jadi, bila ada 1, kita tak mau X. Kita tak mau jawapan X tu. Kita nak yang number saja. Contoh 2X. Kita ambil number saja. X tu jangan. X tu benda lain. Kita nak gradient. 2 ni ialah M. X tu benda lain. Okay, sama juga dengan yang ni. Kita akan ambil 1 dengan 3 saja. X ni kita tak mau. Jadi jawapan kita 1/3. Yang 7/3 dengan X/3, kenapa dia ada 2/3? Okey, kenapa dia ada 2/3? Sebab kita bahagi. Ni. Okey, sekarang kita tengok dulu kat sini. Atas ni saja, line ni. Kita ada 3Y sama dengan 7 tolak X. Okey, lepas tu kita turun bawah. Okey, bila turun bawah dia bahagi. Okey, 3 ni dia akan bahagi dengan 7, dia akan bahagi dengan X. Sebab itulah dia tak akan bahagi, dia akan bahagi juga dengan 7, akan bahagi juga dengan X. Jadi kita akan dapat macam ni. Sebab itulah ada 2, 3 kat bawah ni. Okey, Haris dapat tak lagi? Ni kalau form 1 dulu tajuk dia linear. Kita ubah pindah. Okey tak faham nanti tak apa. Bagi tahu saya, nanti saya boleh bagi latihan yang linear tu. Okey? Cantik. Yang lain okey Yang lain? Okey. Okey, cantik. Yang ni dah siap dah. B tak tahu. B tak tahu. Alamak. Pindah macam biasa sampai Y saja. Okey, tak apa, kita buat sama-sama lah. Okey jadi kita tengok yang ni dulu. Baik, mana biru? Okey, kita tengok yang A dulu. Okey, macam biasa kita tulis dulu Y sama dengan MX tambah C. Okey C ni huruf besar. Kalau okey boleh. Okey jadi kita tengok macam mana kita nak buat. Macam kita tulis balik 5Y sama dengan 10X tolak 40. Okey. Lepas tu kita nak Y saja dekat sini. Jadi 5 tu bahagilah ke bawah. 5 turun bawah. Jadi kita akan dapat sebelah sini tinggal Y saja. Okey, sebab 5 dah pindah dah. Jadi kita akan dapat Y sama dengan okey. Jadi Y tu akan bahagi dengan 10, bahagi dengan 40. Jadi kita akan dapat 10X per 5 tolakkan dengan 40 per 5. Jadi kita akan dapat Y kita. Okey. Ni akan dapat 2 lah. Ni 1. Ini 2. Jadi kita akan dapat 2X tolak 40 bagi 5, 8. Kita akan dapat yang ini. M sama dengan 3. Oh, yang B Adilah tanya yang mana? Oh, yang B. Okey. Nanti kita cek. Okey, yang ini semua betul tak? Kita akan dapat M dia sama dengan 2. Lepas tu kita punya C akan dapat negatif 8. Semua okey sama. Yang A. Yang jadi masalah yang ni B. Sama je lah. Okay, kita pindah-pindah je. Okey. Sekarang step yang pertama kita tulis tu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Lepas tu kita tulis balik soalan. 2Y tolak 6X tambah 5 sama dengan 0. Okey. Jadi kita nak tinggal Y saja belah sini. Yang lain semua pindah ke sana. Jadi saya buat step by step lah. Okey, pertama sekali kita pindah dulu 5.
5 pindah dulu. Okey, jadi kita akan tinggal kat sini. 2y tolak 6x. Okey, 5 pindah ke sana positif. Okay, jadi negatif 5. Okey, setakat ni ada problem tak? Okey. Okey. Okey, jadi. Okey, Nazira tanya. Tambah tak payah letak ke? Okey. Bila positif, kita tak letak tambah tu. Bila tak ada saja tambah, bila tak ada saja tolak, kita anggap iaitu ialah negatif. Bila tak ada tolak, kita anggap semua tu positif. Kalau ada simbol tolak, baru kita anggap negatif. Tapi tak salah pun. Contohlah, kita nak tulis positif 8. Kita boleh je tulis 8. Tak salah. Tapi jarang-jarang lah orang buat macam tu. Tapi kalau negatif, dia mesti ada negatif 8. Kalau tak ada negatif, salah lah. Dia bukan negatif. Okey, Najia, jelas tak itu? Jadi kalau positif, kita tak payah letak. Memang kita praktis macam tu. Kita dah faham lah. Bila tak letak, dia akan jadi positif. Okey, cantik. Saya pandang balik ini. Okey, lepas tu 5 dah pindah dah. Jadi kita pindah pula 6x. Negatif 6x. Kita pindah pula. Jadi kita akan dapat ialah bila pindah ke sana, 2y saja yang tinggal belah sini sama dengan, okey, tulis balik negatif 5. Okey, negatif 6x pindah, negatif pindah jadi positif 6x. Okey. Setakat ni siapa yang ada problem? Semua okey Okey. Okey. Okey, cikgu. Okey. Okey. Jadi lepas tu pula kita nak y saja. Jadi 2 pindah lah, tapi 2 tak boleh pindah ke sana sebab dia darat. Dia darat dengan y. Dia tak ada tambah tolak. Jadi dia kena turun ke bawah. Jadi kita akan dapat ialah y sama dengan negatif 5/2 tambahkan 6x per 2. Jadi ini tak habis lagi sebab yang ni kita boleh bahagi. Jadi kita akan dapat ni bahagi 2, 1 ni jadi 3. Jadi kita akan dapat y sama dengan negatif 5/2 tambah 3x. Okey. Sebab kan kita nak susun dalam bentuk ni bagi nampak cantik. Okey, boleh. Okey, Farah boleh ya. Dah masuk dah ke ataupun baru nak keluar? Baru masuk. Okey Okey. Baru masuk. Okey. Apa ini baru yang firstnya. Okey. Jadi kita tengok yang ini. Jadi nak susun bagi cantik, kita akan susun X tengah-tengah, jadi C itu duduk ujung. Jadi kita akan jadi macam ni. Buat Y sama dengan, okey, yang X duduk tengah. Tambah saya. 3X tolak 5/2. Jadi macam ni. Jadi kita ambil lah balik. M sama dengan berapa? Gradient dia. Ni 3 ni. Okey, gradient dia ialah 3. Bandingkan dengan yang ini. Y sama dengan mx. Okey, jadi m tu ialah 3. Lepas tu kita nak cari C. C sama dengan negatif 5/2. Senang je. Saya nak tak lupa tadi. Sebab ni ke? Tak tahu nak ubah macam mana. Okey, dah nampak. Cikgu. Ya? Nak ulang balik boleh tak? Tolong ulang balik. Yang B ni. A. Ya. Okey. Jadi kita tengok balik. Okey, kawan kita minta ulang balik. Okey, first kali dia akan bagi soalan 5y sama dengan 10x tolak 40. Okey, itu soalan dia. Step yang pertama saya bagi tahu ialah kita tulis balik persamaan kita, persamaan garis lurus. Okey, y sama dengan mx tambah c. Lepas tu kita tulis balik soalan kat bawah ni.
Okay, 5Y sama dengan 10X tolak 40. Jadi settle. Yang tu pun markah lah sebab calculation kita. Okay, jadi kita tengok dekat sini. Jadi kita nak tinggal Y saja belah sini. Sebab pemila kita Y saja sebelah sini. Jadi 5 tu kena pindah ke sebelah. Sebab kan 5 ni ialah darab. Kalau dia ada tambah, ada tolak, dia akan naik ke atas. Jadi dia akan jadi tolak atau tambah lah. Tapi yang ni sebabkan dia darab 5Y, kita akan turun ke bawah. Bila turun ke bawah, dia akan jadi bahagi. Okay, jadi kena bahagi dengan semua yang ada dekat sini. Jadi 10X kena bahagi dengan 5. Lepas tu 40 pun kena bahagi dengan 5. Lepas tu kita bahagilah. Okay, 10 boleh bahagi dengan 5. Kita akan dapat 2. Jadi kita tulislah 2X. Okay, lepas tu 40 bahagi 5. Okay, kita akan dapat, sebab yang ni negatif, kita tulis negatif. 40 bagi 5, 8. Jadi kita dapatlah yang ni. Lepas tu kita bandinglah balik. Okay, yang ini M, yang ini C. Kat atas tu. Jadi M 2, C negatif 8. Okey, boleh dapat tak? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, cantik. Okey, kalau dari awal saya dah susun boleh, maksudnya letak 6 dulu depan. Boleh je. Okey, boleh. Sebab yang ni saya tunjuk step by step. Boleh je kalau macam laju dia tahu dah yang ni duduk tengah apa semua, boleh je susun terus. Tak jadi masalah pun, okey? Itu senang je. Okey, sekejap saya snap gambar. Okey, mulai malam ni dan seterusnya, saya akan letak video tu malam ni juga. Tapi lewat sikit lah, dalam pukul 12 lah, saya nak tunggu dia extract dulu. Lepas tu, yang gambar-gambar pun saya akan letak malam ni juga. Jadi boleh tengok awal lah. Okey, sekejap saya snap gambar. Okey Jadi saya padam yang ni. Jadi kita tengok pula yang ni contoh 7. Okey, cari persamaan garis lurus. Dia bagi garisan dekat kita, kita kena cari persamaan garis lurus. Ini pun senang je. Okey, saya tulis dulu. Contoh 6. Okey, siapa yang baru masuk muka surat 77, okey? Contoh 7. Okey. Cari persamaan garis lurus. Okey Yang equation garis lurus tu lah. Y sama dengan mx tambah c. Okey, saya beritahu awal-awal. Dia bukan y sama dengan mx tambah c. Dia ada yang lain lagi. Nanti kita akan masuk juga itu. Jadi sekarang ni kita fokus dulu dekat y sama dengan mx tambah c. Okey jadi saya sambung balik. Jadi soalan dia bagi dekat sini A.
Okey, kat sini kita dapat koordinat dia 2, 4, yang atas ini 6, 5. Okey. Lepas tu yang B pula, saya buat sebelah lah B. Okey, B kita ada sama juga kata atas kita. Okey, ini ialah soalan yang dia bagi. Okey. Sebelum kita masuk yang ini. Tadi tu kawan kita ada cakap perjumpaan keluarga. Okey, saya pun pernah ada pengalaman lah. Saya ke apa kat sini yang duduk paus datuk atau nenek dia duduk dekat paus Perlis. Dia sempadan antara Kedah dengan Perlis. Tak ada? Dekat situ yang paling kaya siapa dia? Okay, ada seorang. Datuk Adiba Amar Ayub. Anak dia kawan saya. Kawan baik saya masa dekat sekolah. Jadi, Datuk Adiba Amar Ayub ni dulu dia exco kerajaan negeri Kedah. Dia ada lah dekat negeri Kedah. Bukit Kayu Hitam. Lepas tu family dia semua cakap Arab. Ada seorang tu pengarah Pusat Islam Universiti Malaysia Perlis. Universiti saya lah. Lepas tu ada lagi lah yang kerja duta dan sebagainya. Lepas tu ada satu hari tu, dia buat perjumpaan semua family dia dekat rumah dia. Dekat tingkat 2. Lepas tu kebetulan pula saya tengah duduk dekat tingkat 2 juga. Dengan mak dia, dengan ayah dia. Lepas tu tiba-tiba pintu tertutup. Okay, semua family dia masuk, lepas tu pintu tertutup. Lepas tu ada meeting family dia. Lelaki. Ahmad Alif Afifi Azhar. Kawan saya tu dia belajar dekat Universiti Al-Azhar lah. Kebetulan nama ayah dia Azhar kan. Jadi saya pun duduk dekat situ lah. Jadi semua family dia cakap Arab masa tu. Saya seorang je yang duduk celah-celah tu. Ramai dalam 30-40 lebih. Dalam satu bilik lah besar macam hall tu. Saya duduk juga itu. Lepas tu semua cakap Arab. Saya senyap kan. Asyik lah tu. Orang tak perasan sangat kan. Kalau tidak seganas saya. Okay, jadi kalau siapa ke Universiti Malaysia Perlis, depan tu ada stesen minyak, DH Petrol. Itu kawan saya punya toket dia. Jadi siapa nak isi minyak dekat situ, bagi tahu. Memang dia sembang dalam bahasa Arab. Jadi bagi tahu. Kata pernah belajar dengan saya, nanti minyak dapat free lah. Siapa-siapa yang sambung belajar dekat Unimed nanti. Okey. Jadi kita tengok yang ini, macam mana persamaan garis lurus. Okey, sama juga, senang juga. Okey, kita akan buat macam ni. Sama sekali, warna biru. Okey, jadi kita akan gunakan kemahiran kita yang semalam sekali. Sebab semalam kan kita ada. Okey, macam kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Tadi siapa tanya saya? Adilah kot. Yang bulatan tu, tangent. Jadi tangent tu saya kena study balik. Saya tahu cara nak buat dia, jawapan tu saya boleh dapat. Tapi nak terangkan tu, saya kena study balik. Macam mana nak terang tu. Saya tengok Adilah tanya saya tadi. Yang soalan kerja sekolah tu. Oh, Akilah. Alamak. Okey, Akilah. Lebih kurang. Okey Tadi kita tengok yang ni macam mana. Jadi pertama sekali ialah kita kena cari dulu. Okey, kita buat dululah. Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini ialah strategi kita untuk dapat markah kesian. Okey, tulis balik formula. Ya, ada usaha jugalah pemeriksa tu tengok. Okey, yang kedua ialah kita kena cari gradient dia. Okey, M dengan C. Jadi macam mana? Okey, ingat lagi tak yang semalam tu? Okey, jadi kita akan buat ialah yang semalam kita cari apa? Yang cari koordinat tu. X dengan Y. Yang itu ialah gradient. Ingat lagi kan? Okey.
Okey, kita cari gradient dulu. Jadi gradient ialah M, okay, M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, sekarang kita labelkan dulu. Okey, kita labelkan dulu. Jadi, contohlah. Ni X2, Y2, X1, Y1. Okey, jadi kita masukkan dalam formula kita ni. Okey, jadi kita akan dapat M sama dengan, okey, Y2 kita 5. Masukkan 5, tolakkan dengan Y1 kita 4. Okey, per dengan X2 kita 6. Okey, tolakkan dengan X1 2. Jadi kita akan dapat ialah 5 tolak 4, 1, 6 tolak 2, 4. Jadi M kita ialah 1/4. Okey. Macam mana pula kita nak cari C? C macam mana? Semalam ada tak kita cari C? Yang semalamnya. Record balik. Ada tak? Semalam cari C tak? Okey, macam ni. Persamaan X. Sekejap, saya cari contoh yang paling mudah untuk student. Okey jadi kita akan dapat macam ni. Okey. Semalam kalau nak cari C, ingat lagi tak? Kita buat macam ni. Contoh kita ada kata-kata ini X, ini Y. Jadi kita tengok, jadi macam tu. Kat sini contohlah 6. Kat sini 4. Jadi C kita ialah 6 sebab dia pintas dekat sini. Sekarang ni tak pintas macam mana? Macam mana? Sebab contoh yang saya buat semuanya pintas ni. Tapi dia ada cara dia. Okey, sekejap. Saya cuba tengok yang terbaik lah. Yang paling mudah untuk kita faham. Okey, dia akan jadi macam ni. Semua contoh yang saya dapat ni dia pintas ni. Ini tak pintas pula. Cari persamaan garis lurus. Okey. Jadi kita akan dapat ialah satu yang selari dengan dia. Patutnya dia ada dua line ni. Soalan kita macam mana? Ni ada satu je ni. Patutnya contohlah dia akan ada satu line lagi kat sini. Jadi gradient dia sama kita boleh. Bukan kosong. Okey. Okey. Jadi sekejap saya check balik. Sebab saya buat contoh tadi semuanya dia pintas. Saya tak buat soalan yang sini punya. Sekejap saya tengok dalam petek ada. Di petek tu tunjuk contoh yang pintas. Jadi 4. Okey, yang ini akan dapat
samaan 2x sama 1. M sama dengan 2. Yang ini nak dapat selari. Alamak, yang ni tak pintas lah. Okey, macam ni lah. Yang ini kita cari dulu. Okey. Sebabkan dia tak pintas, kita gantikan dia yang C itu sebagai C juga. Okey, kita cuma cari gradient. Okey, jadi jawapan akhir kita ialah, okey, tulis kat sini. Okey, jawapan akhir kita ialah y. Okey, sama dengan, okey, gradient kita dapat M 1/4. 1/4 X tambah C. Tulis balik yang C tu. Okey. Jadi kita tengok dekat sini pula. Okey, kat sini sama juga kita tulis balik persamaan kita. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi kita akan dapat nak cari gradient, tulis balik formula gradient. Ini semua markah Okey. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey. Jadi kita akan dapat ialah apa? Yang ini kita akan dapat ialah, okey, sekejap. Ada yang tak boleh masuk lagi ya? Risau kat dia. Form 3. Okey, form 3 semua dah masuk. Okey. Jadi yang ini kita akan dapat ialah Y2 dia berapa? Kita kena label dulu. Okey, kita pun label. Okey, contohlah kita buat ini X2, Y2. Ini X1, Y1. Jadi kita akan dapat ialah X2 kita ialah 6. Okey, Y2 kita 6 tolak Y1 3 per dengan X2 kita 3 tolak X1 1. Kita akan dapat 6 tolak 3, 3 tolak 1, 2. Jadi 3/2. Okey jadi senang je. Okey, jadi kita tulis balik. Ada ruang. Nampak lagi kan kat sini. Y sama dengan, okey, gradient kita 3/2 X tambah C. Okey, dalam dunia nyata agak-agak yang ini boleh tak kita dapat Y intercept? Boleh. Contohlah yang ni tak mungkin dia akan kena dekat Y, tapi mungkin dia akan kena dekat negatif. Contoh kat sini negatif 2. Okey, yang ni ialah C dia. Contoh, jangan ambil pula. Okey, dia kena ada pembaris lah. Kalau ada kotak-kotak tu senang. Dan lagi satu, kalau tak ada kotak-kotak, macam ni. Agak-agak boleh tak kita dapat? Boleh ke tak? Boleh. Tapi macam mana cara dia? Okey, cara dia, satu lagi cara, pernah dengar tak? MATLAB. Ni, macam ni. MATLAB. Pernah dengar tak? Pernah guna tak MATLAB ni? Oh, okey. Nanti minta cikgu sekolah guna. Sebab yang ini kita nak buat graf. Kita boleh buat analisis juga. Contohlah, kan Gigi Hisham, Tan Sri Hisham tu, Tan Sri Nur Hisham. Kenal kan? Tan Sri Nur Hisham siapa dia? Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Okey, dia akan bagi tahu kalau kita tak buat PKP total lockdown tu 3.0 tu, kita akan kes akan mencapai 13,000 sehari. Dia dapat dari mana data tu? Dapat pada mana? Okey, dia dapat daripada MATLAB ni lah. Bukannya dia guna MATLAB lah, ada software lain lah untuk analisis. Salah satunya kita boleh juga guna MATLAB. Contohnya kes harian, kita masukkan seminggu. Lepas tu dia akan predict, dia akan jadikan satu gerak dekat kita. Jadi kita boleh buat agakkan. Okey, yang itu semuanya matematik lah. Macam mana MATLAB
Okey, MATLAB tu ialah satu software yang kita nak kira kebarangkalian. Contohnya semua kena tengok CSI kan. Dekat CSI bukan jangan tengok yang Malaysia punya, okey. Contohnya luar negara. Dia jumpa tangan. Okey, tangan kena potong. Lepas tu dia jumpa, lepas tu dia tengok. Okey, dia agak yang ini berapa hari? Minggu ke 2 minggu, 3 minggu, tangan tu dah kena potong. Dan lepas tu pula dia akan tengok. Yang ini kena potong ni smooth kan, guna benda tajam ataupun benda tumpul. Yang tu sebenarnya dia dalam aplikasi MATLAB ni. Okey, dia akan buat calculation. Contohlah, dia akan tengok berapa luas tangan ni, luka di dalam mana. Dia akan masuk, dia akan key in dalam MATLAB ni. MATLAB ni akan bagi masa. Lagi satu, siapa ambil fizik, pernah dengar tak? Karbon punya, tak ambil fizik lah, form 3, sorry. Okey, macam mana kita nak tentukan? Kadang-kadang kita tengok dalam TV, ada kaca kan, tembikar pecah dalam subjek sejarah. Lepas tu orang tu kata, yang ini 10,000 tahun dulu. Macam mana dia dapat jumlah 10,000 tahun? Okey. Sebenarnya dia kaji karbon tu. Semakin dalam tanah ni, dia akan simpan macam DNA karbon. Okey, dia lebih kurang MATLAB lah. Dia akan agak, okey, dia akan buat jangkaan. Kalau siapa-siapa yang minat engineering, okey, ada lagi banyak. Ada ANSYS Autodyne. ANSYS Autodyne ni sampai kita boleh buat simulation letupan, bomb. Kita pasang dekat kereta kebal. Lepas tu kita tengok kereta kebal tu meletup tak, terangkat tak, terbalik tak. Semua tu kita boleh buat. Dia bukan, dia macam anggaran. Okey, macam kita estimate. Dia tak tepat tapi dia hampir tepat lah. Okey, kalau kita buat dalam dunia nyata dia hampir tepat. Siapa nak belajar benda tu nanti bolehlah masuk engineering. Okey, jadi kita sambung balik. Tapi kalau macam DJ Hisham tu pun dia boleh anggarkan lekuk tu, kelok kan dia panggil yang tu. Nak melandaikan kelok. Okey, jadi semakin tinggi kes, semakin cerun lah. Kecurunan kelok tu semakin tinggi. Jadi dia nak bagi landai, flat. Flat tu kosong lah. Jadi yang itu ialah dia guna lebih kurang MATLAB lah. Saya tak pasti dia guna software apa. Okey. Jadi yang ini settle. Yang ini kita dah buat dah tadi. Okey. Semua buka muka surat. Yang sama juga. Cuba buat latihan 7. Okey. Cuma latihan 7 ni dia sentuh. Jadi C kita akan dapat lah. Contoh soalan A ni. Dia sentuh dekat 4. Okey. C kita 4. Yang bawah ni pula dia sentuh kat negatif 4. Okey. Confirm C kita 4. Yang kena cari sekarang ialah apa dia? Gradient ataupun Kecurunan. okey siapa yang tak ada kertas modul lagi saya tulis dekat sebelah. Okey, yang mana yang ada tolong buat dulu. Okey, muka surat 77.
Cuba buat dulu. Dah siap, nanti tulis siap, okey? Hari ni kes dah tinggi balik 6,000 ke 7,000 hari ni. Jadi dekat Selangor saja ada 3,000 lebih, dekat KL saja ada 1,000 lebih. Jadi total 4,000 untuk Lembah Kelang saja. Jadi kena bersedialah untuk sekolah, tak tahu kita tutup sepanjang tahun. Tak, sekolah bila kalau kita ikut kenyataan menteri tu pula, Raji Jidin tu, dia maklumkan sekolah akan buka di fasa kedua. Masalahnya setiap negeri tak sama, macam Selangor, KL. Okey, yang ni fasa yang ketiga lagi. Ada 6 negeri dah masuk fasa kedua. Kalau dia buka yang tu sekolah pula, yang negeri lain belum sekolah, akan jadi krisis lah nanti. Lepas tu dia kata tak buat keputusan lagi, dia akan maklumkan dia akan maklumkan seminggu sebelum pembukaan sekolah untuk student tu bersedia lah. Tarikh dia nanti lebih kurang lepas daripada cuti raya haji tu lah. Dia ada cuti pertengah tahun ke apa, takwin tu saya tak pasti. Tapi lepas tu. Jadi nanti akan raya haji hari raya Aidil Adha, jangan lupa pula. Sebab tak raya Aidilfitri terlupa pula hari raya Aidil Adha tu. Jadi mungkin kalau apa duduk Selangor, KL memang tak boleh bergerak lagi lah. Kena duduk rumah. Tapi kes bukannya yang duduk rumah tu, kes yang banyak ialah daripada kilang. Yang tu yang buat kes tu tinggi. Kluster tempat kerja, kebanyakan dia ialah daripada kilang. Jadi kilang susah dia nak pantau pekerja-pekerja dia. Lepas tu dia akan jalan dekat luar. Contohnya pergi sekolah kena ambil vaksin. Yang tu pun ada juga cadangan. KJ bagi cadangan semua pelajar sekolah yang nak ke sekolah kena ambil vaksin, tapi dia akan bagi keutamaan dekat yang akan ambil peperiksaan awam, contohnya SPM dan juga SPPM. Tapi nak vaksin tu pun lambat juga. Yang dewasa pun tak dapat lagi. Macam saya pun daftar bulan 3 tu, sampai sekarang belum lagi. Jadi susah lah nak jangka yang tu kan. Tapi okey je saya tengok. Macam Taska kan. Macam Taska okey kan. Sebab Taska masih lagi dibuka. Macam untuk anak-anak frontliner saya tengok. Budak-budak 4 tahun, 5 tahun okey kan. Sihat ni. Belum ada lagi lah kluster Taska. Okey. Jadi dah siap dah yang ni. A dengan B. Okey, dah siap kan? Okey, cantik. Jadi kita cuba tengok jawapan dia. Pertama kali sama juga kita akan tulis dulu persamaan garis lurus kita. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi yang ni semua dah dapat markah. Lepas tu kita cari gradient dia. Okey. Yang ini kita letaklah koordinat dia. Ini kita akan dapat 0,4. Sebab apa 0,4? Dia duduk dekat sini. Jadi X dia ialah 0, Y dia ialah 4. Okey, jadi kita labelkan. Kita labelkan. Ini contohlah X2, Y2, X1, Y1. Okey, saya bagi tahu lagi sekali. Mungkin ada yang baru join hari ni, semalam tak masuk ke. Yang ini tak semestinya ikut saya. Contoh kalau tak mau letak X1, Y1, boleh je letak X2, Y2, X1, Y1 turun bawah. Tak kisah sebab dia akan dapat jawapan yang sama juga nanti. Okey. Lepas tu kita tengok. Macam mana kita nak cari gradient dia. Okey, keturunan.
Kita tulislah formula keturunan. Okey, jadi kita akan dapat ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi kita akan dapat ialah, okey, Y2 kita 2 tolakkan dengan 4. Okey, Y1 4 per dengan X2 kita 7 tolakkan dengan 0. Jadi kita akan dapat ialah 2 tolak 4 negatif 2 perkan dengan 7 tolak 0 7 negatif 2 per 7. Ini ialah gradient kita. Tapi belum habis sebab kita ada Y intersect C. Inilah C kita sebab dia pintasan Y. Ini dia pintas dekat Y. Jadi C kita sama dengan 4. Jadi kita tulis jawapan kita Y sama dengan, okey, M kita dah dapat dah. Negatif 2 per 7. Negatif 2 per 7 X. Okey, tambah C. C kita berapa? 4. Tambah 4. Jadi yang ini ialah jawapan kita. Okey, dekat A, siapa ada problem? Yang dekat A ni. Semua okey? Okey, cikgu. Okey jadi kita tengok yang B pula. B ni saya guna warna lain lah, nanti bertembung pula. Okey, kita tengok yang B ni. Okey, sama juga. Pertama kali kita tulis dulu persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Okey Oh, dah 9.15 dah. Betul tak? Siapa rasa kelas online cepat? Ataupun lambat ya? Siapa rasa kelas online cepat? Semua rasa lambat? Tak ada langsung? Oh, okey. Biasa je. Saya kalau mengajar kelas online, saya rasa masa tu cepat. Kalau saya mengajar untuk face to face offline tu, saya rasa lambat. Jadi ni baru berapa contoh dah pukul 9.15 lah. Kalau yang itu face to face saya rasa dah banyak lah kita boleh dapat dalam masa ini. Okey Jadi kita tengok yang ini pula. Okey, jadi kita akan tengok. Ya? Saya pening lah cikgu. Pening. Yang mana? Yang A ni? Kenapa C daripada 4 cikgu? C sebab C tu ialah, okey, C ni sama dengan pintasan Y ataupun Y intersect. Jadi apa yang kan yang ni paksi Y, atau yang ni yang pintas Y, jadi yang ni lah C. Faham. Macam tu. Kalau yang ini nanti akan jadi pintas kat Y tu ialah negatif 4. Okey? Okey jadi kita sambung balik. Okey, jadi kita akan dapat, ini first lah. Sebab nak dapat markah kesian. Okey, tulis formula. Lepas tu tulis pula formula untuk dapatkan gradient. M sama dengan Y2 tolak Y1 dengan X2 tolak X1. Okey, kita labelkan dulu. Ini kita akan dapat, okey, paksi X dia kosong, paksi Y dia negatif 4. Okey, ini pula X dia 5, Y dia kosong. Okey, jadi kita labelkan. Cuba kira keturunan A tu sebab X2, Y2 ke atas, X1, Y1 kat bawah. X2, Y2 dekat atas, X1, Y1 dekat bawah. Okey. Okey, dia akan dapat sama juga. Tengok Yang ini saya buat macam ni kan. Okey, tengok kalau saya buat terbalik. Okey, kalau saya buat terbalik, dapat tak? Keturunan dia negatif 2/7. Okey, saya terbalikkan. Kita tengok yang hijau. X1, Y1, X2, Y2. Okey. Jadi kita akan dapat Y kita sama dengan M sama dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1.
Okey, Y2 sekarang Y2 kita sekarang ialah 4. 4 tolakkan dengan Y1 kita 2. Okey, perkan dengan X2 kita 7. Tolakkan dengan 0. X1 kosong. Okey, jadi kita akan dapat ialah 4 tolak 2. Okey. Oh, dapat negatif saya tu. Sekejap. 4 tolak 2, 2. Ini X2 kita tolak kosong. Baik, macam mana boleh dapat macam tu? Okey, ataupun salah kat sini. Y2 kita 2. Tolakkan dengan 4. Okey, settle. Lepas tu X2 kita 7. Tolakkan dengan kosong. Jadi yang ini kita akan dapat negatif 2 sebab 2 tolak 4. Okey, jadi kita tengok yang dekat bawah pula. Okey, kat bawah ni, yang lagi satu, Y2 kita 2. Baik. Oh, ini, sorry, yang hijau. Okey. Bukan 0 tolak 7. Okey. Ya, okey, kita tengok. Y2 kita tengok yang hijau. Y2 kita 4. Okey, tolak Y1 kita 2. Lepas tu X2 kita 0. Tolakkan dengan X1 kita 7. Jadi dia akan dapat ialah 4 tolak 2, 2. 0 tolak negatif 7, kita akan dapat negatif 7. Jadi negatif 7 ni ialah negatif lah. Negatif 2/7. Ini pun negatif 2/7. Kadang-kadang okey. Jadi dia akan dapat sama aja, jangan risau . Kalau tersilap yang tu nak pilih yang mana pun kita akan dapat sama balik. Okey, kita sambung dekat sini. Okey, jadi kita akan dapatkan M. M kita sama dengan Y2. Ini badalan, nanti keliru pula. Okey. Y2 kita 2. Y1 kita 4. Tolak 4. Alamak. Ini soalan ni. Sorry. Saya tengok sebelah sana pula. Ni belum label lagi. Okey, yang ni kita dah ada yang ni. Jadi kita labelkan dulu. Okey. Jadi Y2 berapa? Y2. Kita tak label lagi. Okey, jadi contohlah. X2, Y2, X1, Y1. Okey . Jadi kita akan dapat ialah Y2. Y2 kita kosong. Tolakkan dengan Y1 kita negatif 4. Perkan dengan X2 kita 5, tolak X1 kita kosong. Jadi kita akan dapat 0 tolak negatif 4. Dapat berapa agak-agak? 0 tolak negatif 4. 4. Nanti jangan kata negatif 4 pula sebab negatif kita akan dapat 4. Okey, ini 5 tolak 0, 5 lah. Ini ialah M kita. Sekarang C kita ialah yang ini. Negatif 4. C sama dengan negatif 4. Jadi kita masukkan balik dalam ni. Y sama dengan M kita 4/5. 4/5X tambahkan dengan ni sebab apa tambah ni? Tambahkan dengan C. C negatif 4. Jadi kita akan tulis balik Y sama dengan 4/5. Tambah dengan tolak. Jadi tolak 4. Jadi yang inilah jawapan kita. X. Jangan lupa.
Ini jawapan akhir kita. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak untuk yang ni? Exercise 7. Ada. Cikgu, Tak ada. Ya. Yang Okey. X. Tak ada. yang X tu apa sebenarnya? Yang X tu ialah memang yang ni ialah unknown. Kita pun tak tahu apa dia. Oh. Okey, satu jumlah yang kita tak tahu. Contoh macam ni lah. Tak ada ruang pula. Okey, sekejap saya snap gambar, saya tunjuk contoh unknown tu macam mana function ni. Ini ambil gambar tak? Okey, yang ni dah habis lah. Okey, saya padam ni. Okey, contoh. Okey, Jungkook dia beli beberapa. Kenapa B kurang faham? Okey, Huda dengan Afiq tanya. Okey, nanti saya akan ulang balik yang B ni, okey? Nanti saya ulang balik. Okey. Jungkook dia beli beberapa patung Annabelle. Okey. Beberapa. Jadi beberapa tu berapa buah patung? Siapa tahu? Beberapa ni. Anu. Tak tahu. Okey, yang tu kita tak tahu kan. Jadi kita wakilkanlah dengan X. Jadi X Annabelle. Okey, Annabelle X. Jadi kita tak tahu berapa. Yang ni pun sama juga, kita tak tahu berapa. Yang X. Okey, jadi Jadi saya terangkan balik yang B ni sebab ada kawan kita tanya. Satu, kenapa C sama dengan negatif 4? Lepas tu lagi satu soalan. Sekejap, alamak. Mana mouse saya? Okey, Huda dia kurang faham yang B. Okey. Jadi saya terangkan balik. Okey. Yang C tu ialah pintasan. Okey, yang ini C ialah pintasan X. Pintasan Y ataupun Y intersect. Kalau garis tu X tu tak boleh kita namakan anu. Boleh lah, yang tu ialah anu ataupun unknown. Okey. Tapi tak payah tulis lah. Okey. Dia memang anu ataupun unknown. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Jadi pintasan Y. Pintasan Y mesti dia pintas dekat paksi Y yang tegak. Ni. Yang menegak Y ni. Jadi dia pintas di sini. Okay, garis tu pintas di sini. Jadi dia ialah 4. Jadi C dia sama dengan 4. Okey, kalau tiba-tiba garis dia pintas kat Y tu dekat belah negatif dekat sini. Jadi yang ini ialah C kita. Sebab dia C ni ialah Y intersect pintasan Y. Jadi dia akan pintas dekat mana-mana paksi Y. Jadi kita ambil yang itulah nilai dia. Okey, Afiq dah nampak dah kenapa C tu jadi 4 dengan negatif 4 ni. Okey, Afiq. Dapat dah lagi Afiq. Jadi
Kalau dia pintas kat negatif 10. Jadi C kita ialah negatif 10. Jadi senang je. Okeylah. Ni latihan 7. Saya bagi rehat 5 minit. Siapa yang nak tertandas, siapa nak refill air. Okey, sekarang jam saya 9.28. Okey, 9. Alamak. Okey, nak sambung balik pukul berapa? 9.32 lah. Okey, 9.32 kita sambung balik. Okey. Boleh rehat dulu. Nak refill air ke apa. Okey, lepas ni, lepas rehat nanti kita akan tengok satu bentuk yang lain pula. Okey, yang macam tadi, kalau nilai X tu tak diberi, dapat selesai ke yang Y tu? Okey, boleh. Contoh kalau dia tak bagi. Contoh macam ni lah situasi kita tadi. Dia buat macam ni. Satu titik kat sini, satu titik kat sini. Dia tak potong, dia tak pintas pun Y kita. Jadi kita tak tahu kan. Tapi kalau dia garis dia akan pintas juga. Tapi kita tak tahu kat mana. Jadi kita buat contohlah Y sama dengan, contoh gradient kita dapat 4. 4 X tambah C kita tak tahu. Kita letak tambah C. C ni kita jadikan sebagai unknown juga. Okey, sebagai unknown. Kita tak tahu. Okey Haris? Okey tak okey Haris? Okey jadi tadi Huda ada tanya. Okey, yang ni sama juga. Huda mula-mula buat dapat soalan ni, buat dulu formula. Lepas tu buat formula untuk dapatkan M gradient kita. Lepas tu labelkan. Okey, Huda label. Lepas label, lepas tu kita masukkan nilai dia. Okey, lepas masuk nilai saja kita akan dapat M. Okey, ini ialah gradient kita, keturunan kita. Lepas tu C, kita tengok dia pintas dekat mana. Lepas dah dapat nilai M dengan nilai C, tulis balik Y sama dengan
Okey, M ni kita gantikan dengan nilai yang ini. Okey, ini kita letak X, tambahkan dengan pintasan dia. Okey, negatif 4. Jadi sebabkan tambah formula kita, jadi buatlah negatif 4. Jadi tambah dengan tolak, kita solvekan, kita akan dapat tolak. Ini jawapan akhir dia. Okey, udah dapat tak? Udah dapat tak yang tu? Udah ke mana? Tandas ke? Ke refill air. Okey, kita ada lagi. Dah habis dah masa rehat kita. Okey, semua dah ada kat tempat masing-masing Dah cikgu, dah. Okey, cantik. Dah. Okey jadi dah kita akan start balik. Okey, kali ni kita akan jumpa dua formula yang berbeza. Tadi Y sama dengan MX tambah C. Sekarang ni kita jumpa yang macam ni pula. Okey, AX tambah BY sama dengan C. Dengan X per A tambah X per B sama dengan 1. Okey, kita nak buat macam mana? Okey, kalau tengok dalam modul kita ada tak soalan ni? Lepas ni. Okey, tadi muka surat 77. Okey, muka surat 78 sekarang siapa yang ada modul. Okey, tengok dia dalam bentuk lain. Ungkapkan persamaan yang berikut pada bentuk Y sama dengan MX tambah C untuk mencari nilai M dan C. Okey. Tapi yang ini dia bagi dekat kita X per 3 tambah Y per 6 sama dengan 1. Kita nak ubah balik pada bentuk ni kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi, kita akan buat macam ni. Okey, saya tunjuk contoh yang mudah dulu. Okey. Contohlah kita dapat macam ni. Okey, dia dalam modul kita dia nak daripada bentuk yang ini kepada bentuk yang Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekejap saya tengok yang paling mudah, cara yang paling mudah. Okey, jadi kita tengok yang dalam modul kita berapa? X per 3 tambah Y per 6 sama dengan 1. Okey, jadi kita tengok yang dalam modul Y dalam Y sama dengan MX tambah C itu maksudnya apa? Okey, Y ni ialah persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus sama dengan MX tambah C itu. Okey, keturunan darab X tambah pintasan Y. C itu ialah pintasan Y. Okey. Jadi memang ada setengah tu saya pun tak tahu lagi sebenarnya kegunaan dia untuk apa. Okey, macam cikgu Tarik mungkin dia tahu sebab cikgu Tarik degree dia dalam matematik. Mula-mula dia buat degree kat UPM, lepas tu dia buat pula dekat UiTM Tumpat ke, UiTM Macang dekat Kelantan tu. Macam dia memang belajar betul-betul matematik, belajar betul-betul number. Macam saya tak, saya belajar engineering, saya belajar okey, yang ini nak guna dekat mana. Saya tak tahu matematik, saya lemah ya. Tapi saya tahu dekat mana nak guna tu. Jadi bila tahu nak guna, saya buat calculation ni, saya study sheet, saya tahu nak guna kat mana. Macam mana kita nak buat, kena recall balik yang sekolah-sekolah dulu. Sebab kena ingat, walaupun saya bukan bidang, walaupun saya bukan bidang perguruan, tapi masa dekat Universiti Malaysia Perlis dulu, saya presiden anak-anak Kedah Universiti Malaysia Perlis. Antara program yang saya buat ialah tuition percuma anak-anak Kedah.
Okey, dia buat dekat negeri Perlis. Tuition percuma tu, tapi yang tenaga yang mengajar tu ialah daripada mahasiswa anak Kedah ataupun tak Kedah sangatlah, macam Pahang ke Sarawak ke. Jadi saya panggil juga kalau nak join, nak mengajar untuk sumbang balik kepada masyarakat, saya boleh join. Antara yang mengajar tu saya lah. Tuition tu bertahan 7 tahun percuma. Setiap kali datang, makan free, minum free, modul free. Jadi boleh datang berapa ramai pun. Jadi makanan disediakan. Okey, jadi kita tengok yang ni ya. Jadi macam mana? Okey, saya padam dulu ni. Okey, daripada bentuk ni, X per A tambah Y per B sama dengan C. Okey, kita nak tukarkan kepada Y sama dengan X sama C. Okey, yang ini ialah contoh 8, muka surat 78 . Oh, tulis kat bawah sikit, silau. Okey. Okey, ini. Alamak, silau juga. Tak. Yang ni yang silau kan. Okey, saya tulis bawah lah. Okey Okey, dah nampak lah. Oh, tadi silap. Okey, tak apa. Dua-dua ada ubah lah. Okey, jadi daripada bentuk ni kita nak tukar. Okey, kalau kita tengok dalam soalan A, okey. Apa ada modul muka surat 78 soalan contoh 8A. Okey, jadi kita ada A X per 3 tambah Y per 6 sama dengan 1. Okey, ini ialah soalan kita. Jadi kita akan buat ialah yang pertama sekali. Okey. Warna biru. Merah. Okey. Jadi kita akan dapat ini. Okey. Tengok dekat sini. 3 dengan 6. Yang mana yang sifir dia boleh jadi dua-dua tu dan dia paling besar. Contohnya 3 darab 2 boleh dapat 6. 6 darab 1 boleh dapat 6. Jadi kita pilih yang paling besar. Yang paling besar ialah 6. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Okey. Sebab kita nak hapuskan. Okey, tugas kita ialah kita nak hapuskan Y ni. Okey, Y ni kita nak hapuskan macam mana? Bukan nak hapuskan Y. Nak hapuskan yang ada dengan ni. Kita nak tinggal Y saja. Okey, jadi kita kena bahagi dengan 6 lah. Tapi yang ini pun kena darabkan dengan 6. Jadi kita akan dapat macam ni sebutan dia yang besar. Okey, ataupun kalau tak buat strategi tu pun tak apa. Kita cuba habiskan Y. Contoh. Kalau Y per dengan 10. Jadi kita akan darabkan 10. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Kita tulis X per 3, tulis balik yang ni. Okey, dia nak hapuskan 6. Jadi kita darabkan dengan 6. Tambah Y
per 6 darabkan dengan 6 sama dengan 1 darab 6 juga. Ada apa-apa soalan tak? Kenapa darab 6? Cikgu boleh ulang balik tak? Ulang balik. Okey. Jadi dia macam ni. Okey, katakanlah kita dapat soalan ni. Soalan kita macam ni. Okey, kan formula kita y saja, dia tak ada number. Jadi macam mana nak hapuskan 6 ni? 6 ni duduk bawah. Kita boleh buat kaedah penghapusan. Kita darabkan dengan 6. Jadi kalau kita darab 6 ni bawah bahagi, kita boleh potong. Jadi kita susun balik. X per 3 darabkan dengan 6 tambah y per 6 darabkan dengan 6 sama dengan 1 darab 6. Okey, macam mana yang saya kata hapuskan tinggal y saja? Bukan akan makan bawah, kita nak hapuskan y tu. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. 6 bahagi dengan 3 berapa? 6 bahagi dengan 3 dapat berapa? Akan dapat 2 lah kan? Okey, jadi kita akan dapat 6 bahagi 3 potong ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi 2 darab x, sebab di atas kita akan dapat, alamak mana pen pula. Okey. Di atas, jadi yang tinggal 2 atas, 2 darab x, kita akan dapat 2x. Tambahkan dengan, okey, tengok yang ni pula. Okey, 6 bahagi 6 dapat berapa? Dapat 1. Dapat 1 kan? Potong jadi 1. Okey, kan 1 saya kata tadi kita tak payah tulis. Okay, dia akan dapat y sajalah. Jadi y sama dengan 1 darab 6. Kita akan dapat 6. Sampai step ni, siapa yang ada problem? Cikgu. Ya? Kenapa dia darab 6 ni kau? Yang ni? Itu. Yang kat belakang dia sekali tu. Oh, kan saya kata kita nak jadikan y ni y saja. Macam mana kita nak hapuskan 6 ni? Jadi kita kena darabkan 6. Jadi 6 bahagi 6 1. Jadi kita tak payah tulis 1. Kita nak bagi y ni jadi single. Sekarang y ni ada 6. Okey, contoh saya buat. Contoh saya buat kat tepi ni. Okey, kita ada x dengan 4 tambahkan y dengan 10 sama dengan 1. Okey, macam mana kita nak hapus, nak bagi y ni jadi single? Darab 10. Darab 10. Darab 10. Jadi kita buat x per 4 darab 10 tambahkan y per 10 darab 10 sama dengan 1 darab 10. Jadi kita akan hapuskan. Okey, ini 10 bahagi 4 kita akan dapat, ini bahagi 2 kita akan dapat 5. Ini kita akan dapat 2. Jadi 5 per 2x tambahkan dengan, ini potong 1. Jadi habislah 1. Kita tulis y saja. Jadi 1 darab 10, 10. Kita nak bagi y ni jadi single. Bagi y saja. Sebab kita nak tukar dalam ni. Jelas tak lagi? Cikgu ulang balik yang tadi tu. Okey, boleh. Okey. Contohlah kita ada soalan ni kan. Kita nak hapuskan dekat y ni, kita nak bagi dia jadi y saja. Kita tak mahu dia buat 2y, kita tak mahu buat y per 2, tak mahu. Kita nak bagi dia jadi y saja, single. Jadi kita kena cari jalan untuk hapus yang bawah ni. Jadi
sebabkan bawah bahagi, jadi kita buat nilai yang sama darab. Bila 10 bahagi 10, dia akan dapat 1. Jadi kita tak payah tulis. Jadi Y tu jadi single. Sama juga dengan ini. Bila Y tu bawah dia 6, jadi kita darabkan dengan 6, jadi potong-potong tinggal Y saja. Kita nak jadi Y tu single. Itu matlamat kita sekarang. Okey, jelas tak? Okey, jelas. Okey Jelas. Jadi matlamat kita, step yang pertama kita ialah kita nak hapuskan Y tu jadi single. Kita tak mahu yang bawah dia tu. Jadi matlamat dia yang itu. Kita kena fokus dengan matlamat kita. Jadi untuk hapuskan dia, kita akan darab berapa jumlah dia. Jadi settle. Jadi kenapa yang X 4 darab 10 kan dia jadi 5/2 X? Okey, yang mana? Yang ini? Okey. Yang ini, okey, yang soalan Amar tu nanti saya jawab. Okey, yang ni saya jawab yang ni dulu. Okey, yang ini dia tak jadi 2 darab 5 sebab 2 ni belah bawah. Yang 5 ni belah atas. Dia akan jadi macam ni lah, 5/2. Okey. Macam ni. 2 dekat atas, 1 dekat bawah. Jadi 1 darab 2, ini tak apalah, sama. 1 2 darabkan 4. Yang ni pun sama juga. 5/2. Kita akan dapat 5x/2. Tapi kita akan tukar 5/2x. Samalah. Kenapa y/10? Bukan sepatutnya y sama dengan 2. Ini dalam soalan ke apa? Yang ni. Yang X bahagi 4 darab 10 kan? Okey. Oh, yang ni bukannya saya ambil soalan yang dalam ni. Yang ni saya saja tunjuk contoh. Bukan, Okey. kan ada boleh jadi 5/2X. Okey. Apa saya cuba cikgu ulang balik yang waktu cikgu nak potong dia tu. Okey. Yang ni Yang ni. Okey. Sebab saya nak faham. Okey, boleh. Ingat balik matlamat kita apa? Matlamat kita nak hapuskan ni Y ni jadi single saja. Okey, jadi kita akan, mana dah merah? Kita akan darabkan dengan 10. Okey, kita dah darab dah. X/4 darab 10, Y/10 darab 10, 1 darab 10. Okey, dah darab dah. Sekarang kita nak potong dia. Okey, jadi nak potong atas dengan bawah. Dia tak boleh atas dengan atas, bawah dengan bawah, tak boleh. Dia kena bersilang, atas dengan bawah. Okey, sekarang yang atas ni 10, yang bawah ni 4. Jadi kita boleh bahagi 2, kita permudahkan dia. Jadi 10 bahagi 2 kita akan dapat 5, 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. Okey. Jadi sekarang 5 dekat atas, 2 dekat bawah. Okey, jadi 5 atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. 5 darab X kita akan dapat 5X. Perkan dengan bawah dia tinggal berapa? Bawah dia cuma tinggal 2. Jadi kita akan dapat macam ni. 5X sama dengan 2. Tapi selalunya kita akan tulis 5/2 darab X. Tapi sama je kalau nak tulis macam ni pun. Jadi kenapa dia jadi 2 kat bawah? Ni kita dah permudahkan. Okey, jelas tak lagi? Okey, jelas. Macam tu je kita permudahkan. Macam ni, 1 dengan 1. 1 kita tak payah tulis lah. Y saja. Okey, jadi kita tengok. Yang ni belum habis lagi ya. Okey, yang tadi ada yang tanya tu. Kenapa Y? Okey. Yang ni bukan soalan lagi. Okey, yang ni saja saya buat. Okey, jadi kita fokus balik yang ni. Yang soalan siapa tanya tadi? Okey. Amar tanya. Okey, macam ni saja tak. Sebab kita kena tukar dia bagi jadi macam ni. Jadi kita akan buat ialah okey, sama juga. Kita nak Y dekat depan. Jadi
Ini kena pindah lah. Ini pindah. Okey. Yang ini kita akan dapat ialah Y sama dengan, okey, 6, 2X pindah. Yang ini positif sebab tak tulis. Pindah dia akan jadi negatif 2X. Okey, jadi kita susun balik. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, yang ini dia akan sama balik dengan yang ini. Dapat tak? Dapat. Senang je. Okey ya. Jadi siapa yang tak dapat? Saya nak ulang balik. Semua okey ya? Jadi senang je. Okey. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, yang B kita ada X per 4 tolak Y per 2 sama dengan 1. Okey, sama juga. Matlamat kita ialah nak hapuskan bagi Y ni jadi single. Jadi kita akan buat ialah kita akan darabkan 2 dengan semua. Jadi kita akan dapat ialah X per 4 darabkan dengan 2 tolak Y per 2 darabkan dengan 2 sama dengan 1 darab 2. Jadi kita akan dapat, okey, potong kita akan dapat 1, 2. Ini potong 1, 1. Okey, ini darab jadi 2 lah. Jadi kita akan dapat sekarang, okey, ini X 1 per 2. Jadi macam tadi saya kata bila 1 tak payah tulis. Jadi kita akan dapat X per 2 tolakkan dengan, okey, ini dah 1, 1. Jadi kita tulis Y saja sama dengan 1 darab 2, 2. Kita akan dapat bentuk macam ni. Lepas tu kita akan ubah jadi bentuk macam ni. Jadi kita nak Y tu stay dekat sini. Okey, tapi kita kalau boleh kita nak Y kita tu positif. Jadi bila nak Y tu positif, kita pindahlah Y. Kita pindah Y, dia akan jadi macam ni. Y pindah, 2 pindah ke sini. Jadi kita akan dapat ialah X per 2 dia stay, lepas tu 2 ni pindah. Okey, ni positif, pindah dia akan jadi negatif. Okey, sama dengan, okey, Y ni negatif, pindah dia akan jadi positif. Dia akan dapat bentuk macam ni. Lepas tu, bila dah Y dekat sini, kita boleh susun saja. Tak payah lompat-lompat dah. Kita susun terus. Y sama dengan, okey, MX. Inilah. X per 2. Okey, tambahkan dengan, tambah pula. Tolakkan dengan 2. Dia akan jadi bentuk macam ni lah. Cikgu. Okay. Ya. Kalau X per 2 tu nak tulis 2X boleh ke? Nak tulis 2X. Okey. X per 2 dia tak sama dengan 2X. Kita boleh tulis dia sebagai Y sama dengan 1 per 2X tolak 2. Okey, kalau 2X dia jadi lain lah. Okey. 1 per 2 setengah. Sebab sebenarnya kat sini ada 1. Tapi kita tak tulis 1. Jadi X per 2. Jadi kita tulis 1 per 2X. Okey, jelas tak takat ni? Jelas. Okey Jadi kita tulis macam ni. Jadi yang ini ialah radian dia M. Yang ini ialah C dia, Y intercept ataupun lintasan Y. Jadi kita dah jadi balik je ni. Okey, semua jelas tak yang ni? Jelas. Okey, kita cuba buat latihan yang sebelah dia tu. Okey, siapa yang ada modul muka surat yang sama juga 78 buat latihan 8A dengan B. Yang tak ada modul saya tulis dekat sebelah. Okey.
Okey, yang ni kita ada okey. Latihan 8, exercise 8. Okey, cuba buat dulu latihan ni. Okey, dah habis bagi tahu ah. Oh, dah habis dah. Okey, okey. Kita tunggu kawan-kawan lain sekejap. Okey, dah siap ah? Okey, cantik. Tadi saya terangkan yang ni dulu. Yang ni terangkan pula. Tunjuk jawapan lah sebab ini latihan ni. Okey Jadi kita akan dapat yang ni. Okey, jadi kita akan dapat ialah sama juga kita fikir macam mana nak hapus 6 tu. Jadi kita mestilah darabkan dengan 6. Jadi kita buat X per 2 darabkan dengan 6 tambah Y per 6 darabkan dengan 6 sama dengan 1 darab 6. Jadi ini potong. Jadi kita akan dapat ialah 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Jadi habislah. Jadi 3 darab X. Kita akan dapat 3X. Okay, sebab apa tak ada yang bawah ni? Bawah ni 1 saja. Kalau 3 per 1 kita akan anggap 3 juga. Okay, lepas tu kita tengok ini. Okay, jadi 6 dengan 6 boleh potong. Habis terus. Ni 1, ni 1. Jadi tinggal Y saja. Y sama dengan 1 darab 6. 6. Okay, jadi kita akan buat pindahlah. 3X pindah. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 6. Okay, X positif pindah jadi negatif. Negatif 3X. Jadi kita susun balik. Y sama dengan negatif 3. Sama. Negatif 3X tambah 6. Jadi samalah bentuk macam ini. Okey, untuk soalan A, siapa ada problem? Ini. Semua okey? Okey, cikgu. Okey. Okey, kita tengok yang B pula. Yang B sama juga. Kita nak hapuskan 9, mesti darab 9. Negatif X per 3 darab 9 tambah Y per 9 darab 9 sama dengan 1 darab 9.
Okey, jadi kita potong 9 dengan 3. 9 bagi 3, 3 bagi 3, 1. Okey, jadi kita tinggal kat sini ialah negatif 3x. Okey, tambahkan dengan 9 bagi 9 habis 1, 1. Jadi kita dapat y. Dengan 1 dan 9, 9. Okey, sekarang kita nak susun bagi jadi bentuk macam tu. Y di depan. Jadi yang ini pindah. Jadi kita akan dapat ialah yang tinggal belah sini y saja sama dengan ni 9. Okey, negatif 3x pindah negatif jadi positif 3x. Jadi yang ini ialah kita nak susun balik sama dengan 3x tambah 9. Okey, dapat A dengan B ni senang. Okey. Dapat cikgu. Dapat. Cantik. Jadi kalau saya nak buat yang contoh 8 tu, kalau nak buat yang seterusnya contoh 9 tu, masa terhad sebab yang ni dia ada panjang sikit sebenarnya. Okey, yang 9 ni dia nak tengok kita buat betul tak? Dua-dua koordinat ni selari, parallel. Jadi yang ini kita akan sambung lagi minggu depan. Tapi jangan left lagi lah sebab saya nak bagi soalan quiz. Okey. Yang ni kita akan sambung minggu depan. Modul yang sama minggu depan sebab banyak lagi ni. Okey. Jadi kita boleh habis minggu depan ni. Kalau rush pun tak best juga. Sebab nanti bila habis kita akan masuk locus. Lepas tu kita akan study balik yang bab awal-awal yang kita tak sempat lagi. Okey Yang ni semua jelas. Saya snap gambar, lepas tu saya bagi soalan quiz. Okey, jadi saya bagi dekat sini soalan quiz. Soalan quiz tu dia tak ada dalam modul, okey? Ini kena salin sendiri. Okey. Baik, mana contoh yang senang tadi? Ni. Dua soalan ni saya bagi quiz, okey?
Boleh salin dua soalan ni. Okey, macam biasa nanti WhatsApp saya dekat 018 macam biasa, okey. Kalau ada apa-apa soalan ke tak faham ke kerja sekolah boleh je snap gambar tunjuk dekat saya. Okey, salin dulu. Ada 55 orang. Jadi nanti kehadiran saya kena letak nama 55 orang. Lepas ni kehadiran saya akan bagi link Google Form. Bukan sekarang lah. Kelas yang berikutnya. Yang sekarang ni saya yang ambil sendiri. Okey ya. Jadi kita kena tunggu lagi 1 minit lebih. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita habis kelas? Tak ada. Okey. Tak je. Untuk jadual form 3 untuk kelas-kelas lain okey tak? Ataupun ada yang rapat ke yang apa tu padat ke ada tak? Semua okey ya? Jadual-jadual lain pun. Saya rasa okey. Okey. Ada SOP. Seminar online percuma tu. Kalau ada yang tu jadi padat lah. Okey. Jadi saya pun sebenarnya kalau ada yang tu padat jadi 10 kelas saya. 10 kelas tak. 10 pagi sampai 10 malam tak berhenti. Kalau ada yang tu lah. Okey Jadi semua tak ada soalan ni, confirm. Ada yang dah mula hantar dah. Okey Kalau tak ada soalan kita boleh stop dululah. Okey. Rehan esok masuk kelas macam biasa yang sekolah punya. Lepas tu masuk join balik. Ada kan kelas PTIU pun esok? Okey. Tak ada? Esok tak ada. Okey, tak ada. Jadi boleh concentrate yang kelas sekolah ya. Tapi kalau sekolah ada soalan yang tak faham, nak gambar bagi kat saya meeting. Okey? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa dah kita boleh live dulu. Terima kasih, Cikgu. Okey, Terima kasih, Cikgu. sama-sama. Terima kasih.